Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, pada malam ini cikgu akan ceritakan sedikit tentang teknik menjawab ujian bertutur bahasa Melayu bahagian A dan juga bahagian B. Okey, baik. Pada malam ni kita akan mulakan dulu dengan bahagian A, iaitu ujian bertutur secara individu. Okey, individu ni cikgu yakin kamu semua boleh skor 40 markah. Cikgu yakin. Sebab kamu hanya perlu jawab 4 soalan saja. Dalam masa berapa minit? Jawab 4 soalan. Berapa minit? Cikgu tanya ni. Bukan 10 minit, bukan. Respon sikit. Berapa minit jawab soalan? Aina kata 5 minit. Hidayah kata 15. Tak. Okey. Dalam masa 3. Paling kurang 3 minit. Paling tinggi 5 minit. Allahu Akbar. Nombor 5 rosak pula. Sekejap Paling tinggi 5 minit. Okey. Andai kata masa dah cukup 5 minit, kamu kena berhenti. Walaupun kamu tak sempat nak habiskan soalan 4, kamu kena berhenti. Sebab memang pentaksir tu dia akan set masa. Bila kamu start membaca tu, dia akan tekan jam apa? Jam randik nama dia. Jam randik kan? Tekan jam randik tu, sampailah 5 minit. Kalau kamu tak sempat jawab, dia akan berhentikan. Tak. 3 ke 5 minit sahaja. Tak lama pun. Alright. So, bayangkan dengan dalam masa 5 minit ni, kamu boleh kumpul 40 markah. Okay. So, cikgu yakinlah kamu berjawab. Kenapa? Sebab soalan dia ada 4 saja. Ni cerita soalan Nampak ni. Nampak ada 4 soalan ni. Okey, cikgu ulang balik Ada yang tak tahu tau. Ke ada yang suka pontin sekolah ni. Soalan 1, soalan 2, jawapan dekat mana? Soalan 1 dan 2, ya? Ya, Mauda? Sudah. Ya, Humaira, bahan rangsangan. Akmal dalam teks Hakim. Ya, betul. Jawapan dalam bahan rangsangan namanya. Samalah bahan rangsangan ke, teks ke. Kadang-kadang dia bagi teks, kadang-kadang dia bagi artikel, dia bagi peta minda, dia bagi bahan grafik. Dia banyak. So, jawapan dalam teks saja. Kamu tak payah susah-susah nak fikir jawapan. Tak payah. Jawapan dalam sini. Kamu ambil sebiji-sebiji. Baca saja. Okey. Soalan 3 dan 4 macam mana? Soalan 3 dan 4. Ya, soalan kebat. Warna merah, betul. So, kalau soalan kebat ni, maknanya kamu kena fikir sendiri. Kemahiran berfikir arah tinggi. Kamu kena fikir jawapan sendiri. Jawapan itu di luar teks. Di luar daripada bahan ni. Betul, kena ikut logik akal, pengalaman kita, pembacaan kita. Inilah dia masanya untuk kamu terjemahkan pembacaan kamu melalui ujian lisan ni. Okey. Apa yang paling penting sekali, kamu kena sedaya upaya kena bercakap. Bercakap. Kalau kamu senyap, tak ada markah. Kalau kamu bercakap, walaupun salah jawapan kamu pun, still ada markah. Itu yang penting.
sebagai contoh lah. Okey, soalan 1, 2 tak ada masalah lah kan. Sebab jawapan dalam teks. Andai kata 3, 4 ni kamu dah blur sangat, tak tahu jawapan, jangan senyap. Jangan senyap. Kamu cubalah cedok jawapan dalam teks juga. Walaupun tak ada ke apa, kamu cuba cedok jawapan. Kadang-kadang ada setengah teks, dia ada juga jawapan untuk soalan 3 dan 4 ni. Bukan semua teks ada setengah teks. Untuk pengalaman cikgu jadi pentaksir, memang ada setengah bahan rasangan tu ada jawapan soalan 3 dan 4 tu. Okey. Daripada kamu senyap je, kan? Apa soalan 4 ni tak tahu kan? Senyap, better kamu jawab. Cuba jawab. Ingat. Itulah pesanan cikgu lah. Ya, Akmal, betul. Bukan, ini daripada buku rujukan. Cikgu tak dapat soalan pasia sebab sulit. Okey. Ingat jangan senyap. Itu je. Kunci utama jangan senyap. Jawab je. Yang paling penting kelas kamu kena senyum. Markah senyum ada tau. Kamu kena senyum. Okey, baik. Kita cuba sama-sama untuk individu ni. Okey. Sebelum tu cikgu beritahu dekat dalam ujian nanti kamu tak akan nampak tau soalan ni. Nampak ni? Ini namanya teks untuk pentaksir saja. Kamu tak akan nampak soalan ni, tak ada pun. Kamu hanya dapat bahan ni saja. Soalan kamu tak tahu. Pentaksir ni dia akan ulang soalan 2 kali saja. 2 kali ya. Kalau 2 kali tak dengar juga, usahlah. Boleh buat gaya. Kalau tak senyum, senyumlah. Senyum tu free je kan. Okey, baik. Digital perdagangan di Malaysia. E-dagang mampu jana pulangan lumayan. Perkembangan penggunaan digital di Malaysia. Okey, so mula-mula markah gaya tu memang tak ada markah. Dalam rubrik pun tak ada. Tapi cuma kalau dia tengok kamu buat gaya, dia menunjukkan kamu ni ada confident. Ada confident. Ada keyakinan tu. Itu yang membezakan kamu dengan calon lain. Kan? Contoh kat situ ada calon tu ada 4 orang kan? Dan 1 ada 4 orang kan? So dia tengok kamu ni lain sikit. So dia macam ada perbezaan markah lah. Walaupun beza 1 atau 2 tu berharga dah. Okey, so mula-mula bila masuk Diamlah. sudah. Okey. Mula-mula masuk. Okey, macam ni. Mula-mula tu kamu semua akan berada di bilik menunggu. Ramai-ramai bilik menunggu kan. Lepas itu, contohlah Mawadah dipanggil, Mawadah akan pergi ke bilik ujian. So, kamu akan dibekalkan dengan satu bahan rangsangan. Kamu kena baca secara mekanis. Baca kuat. Kamu kena baca kuat-kuat. Sebab memang tak dengar. Sebab kedudukan kamu dengan pentaksir jauh tau. Memang kena baca kuat-kuat. Okey, siapa nak baca bahan ni? Okey, ada tak? Saya cikgu. Okey, bagus-bagus Hidayah. Dagang suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik menggunakan aplikasi mudah alih dan internet. Dagang merujuk kepada urusan dagang secara runcit dan boleh-belah dalam talian serta transaksi elektronik. Dagang meningkat popularitinya kebelakangan ini dan mampu menggantikan urusan dagang kedai tradisional. Dagang membolehkan pengguna membeli dan menjual produk di skala global 24 jam sehari tanpa menanggung kos pengurusan
sama seperti yang berlaku dalam kedai fizikal. Untuk gabungan pemasaran terbaik Dan line slow. usaha yang dagang juga mesti mempunyai kemudahan berurusan secara fizikal yang dikenali sebagai kedai klik dan bayar. Okey, terima kasih Nur Dayah. Cikgu dengar bacaan Nur Dayah tak macam ada logat Indonesia pun, macam biasa je. Macam logat Kedah pun ada. Kiranya Hidayah ambil SPM ni sebab nak masuk diploma ke? Oh, baik. Okey, gulak. Okey, jap. Cikgu kena buka Padlet jap eh. Cikgu kena buka Padlet. Kalau suruh respon secara suara, tak ramai nak buka mic ni. Sedih cikgu, banyak pula nombor 5 ni. Alright. Settle. Okey, semua boleh respon dekat dalam Padlet eh. Okey. So, soalan pertama, ni dia tanyalah. Nyatakan jenis-jenis kedai digital yang anda tahu. Okey, sebenarnya nombor 1 ni dia tanya macam dah macam kebat ni, sebenarnya tak boleh tau macam ni. Sebab dalam SPM sebenar dia akan tanya soalan tu jawapan dalam ni. Tapi tak apa untuk latihan. Kamu senaraikan saja apa contoh kedai digital yang anda tahu. Maksud kedai digital tu maknanya online shopping. Okey, kamu respon dekat dalam Padlet eh. Kamu kena faham apakah maksud e-dagang. E-dagang tu maknanya perniagaan secara atas talian. Itu maksud e-dagang. Apa lagi kat sini beritahu? Klik dan bayar. Maknanya yang macam guna QR Pay lah, itu semua klik dan bayar. Skala global tu maknanya seluruh dunia. Okey, itu je lah eh. Amazon.com, baik. Oh, okey. Okey kelas, kamu kena biasakan jawab tu. Jenis-jenis kedai digital yang saya tahu ialah, kamu sebut sekali dengan kepala soalan. Ni soalan 1 tadi. Nyatakan jenis-jenis kedai digital yang anda tahu. Bagilah dalam 3 contoh. Jenis-jenis kedai digital yang saya tahu ialah Shopee, Zalora dan Shein. Ada ke Shein? Kamu tulis nama kamu sekali eh. Siapa yang respon ni? Okey, yang ni betul cikgu ni eh. Mak okey betul. Okey Nazrin, jenis-jenis kedai digital yang saya tahu ialah Touch and Go, Shopee dan Boost.
Bukan. Touch and Go dengan Boost ni cara pembayaran, bukan kedai. Kedai tu macam Shopee, Lazada, Zalora, apa lagi dekat Facebook kita ada marketplace. Itu contoh-contoh kedai digital Touch and Go dengan Boost ni cara pembayaran. Taobao, cikgu pun tak tahu Taobao ni apa Amazon, Shopee, Zalora. Ya, TikTok Shop. Sekarang ni kan kalau kita pergi live TikTok kan, seller tu jual, okay, klik beg kuning kan. Itulah namanya TikTok Shop. Tapi sekarang ni beli barang kat TikTok memang lebih untung berbanding dengan Shopee. Sebab TikTok ni banyak apa ni kita panggil benda rebate. Dia ada voucher kan, dia ada voucher, ada rebate. Sebab Shopee pun dah kurang dah. Dia punya tawaran macam rebate dah kurang lah. Okey, yang cikgu highlight ni betul Okey, bagus, bagus, bagus. Okay, Nazrin, kurang sesuai Touch and Go bukan dengan Nembus Okey, Daniel. Okey. Tak ada keluar nama pun cikgu. Ialah, guna ialah. Kenapa ialah? Sebab Shopee tu nama-nama kedai digital tu ialah kata nama. Kata nama khas. Kata nama khas lah nama kedai. So, kita gunakan ialah. Bukan eBay ada kan? eBay tu American punya company kan eBay. Kalau Alibaba China kan? Murah ada juga Okey, baik, thank you. Okey, sekarang kita lihat soalan yang kedua pula. Ceritakan kelebihan-kelebihan berbelanja menerusi kedai digital. Ceritakan kelebihan-kelebihan berbelanja menerusi kedai digital. Jawapan dalam ni. Apa kebaikan dia kalau kita belanja tu melalui online shopping? Ataupun perniagaan dalam talian tu. Yalah, apa kelebihan kalau kita belanja kat Shopee, Lazada, TikTok Shop, apa kelebihan dia? Kelebihan tu tak semestinya kelebihan kepada pengguna ataupun pembeli. Dia kelebihan kepada peniaga tersebut. Okey, boleh respon. Jawab macam mana? Antara kelebihan berbelanja menerusi kedai digital ialah apa dia? Shopback. Shopback ada ke? Cikgu ni kena zaman betul lah. Cikgu jarang beli online shopping ni. Sebab cikgu jenis berjimat. Oh, soalan. Okay. Tahu nak shopping apa?
Okey, antara kelebihan berbelanja dengan digital ialah membolehkan pengguna membeli dan okey, betul. Okey, ramai yang jawab malam ni, bagus bagus. Fatihah, antara kelebihan berbelanja melalui digital ialah membolehkan pengguna membeli dan okey, betul. Okey, maksud membeli dan menjual produk di skala global tu maknanya kita boleh pasarkan barang kita ni seluruh dunia. Contoh kalau kita ada jual barang di kedai, maknanya kita jual barang secara fizikal tu, maknanya kawasan setempat saja yang boleh beli barang kita. Tapi bila kita dah pasarkan kita punya barang di kedai digital, so seluruh dunia boleh beli barang kita. Itulah dari kelebihan dia. Lagi satu, kita tak payah susah-susah nak sewa kedai apa kan. So, kita boleh jual barang dekat online saja. Tak perlu bayar apa-apa, tapak sewa. Okey, Haris. Okey. Salah warna pula. Nazrin. Okey, betul. Okey, baik. Terima kasih semua. Soalan yang ketiga, soalan kebat. Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah kedai digital baharu popular bagi kebanyakan rakyat Malaysia? Okay, kenapa tiba-tiba online shopping ni maknanya semakin dikenali, semakin popular? Dulu tak ada pun. Sekarang kenapa tiba-tiba semakin popular? Apa sebab dia? Okey, soalan 3 dan 4 tu memang jawapan dia di luar teks, bukan dalam teks. Soalan 3 4 ni soalan kebat. Okey 1 2 saja dalam teks. Okey, soalan 2 tu bergantung kepada jawapan dalam bahan ni. Tapi kalau kamu nak senam, bagilah 2. 2 sajalah 2. Tak perlu panjang-panjang sebab masa pun 5 minit. Kalau kamu jawab panjang nanti, saya tak sempat. Sebab pentaksi ni dia tegas. Memang dia kena tepati masa. Sebab dalam sehari tu dia ada target dia. Berapa calon yang dia kena habiskan. Okey. Okey, apa jawapan yang keempat ni, yang ketiga ni? Okey. Okey, Haris. Kedai-kedai digital semakin giat popular kerana semakin giat popular, tak sesuai giat tu. Semakin giat popular, semakin popular cukup. Semakin popular kerana terdapat jenis variasi produk yang pengguna boleh pilih mengikut nak guna. Kerana terdapat jenis dengan variasi tu sama. Terdapat pelbagai produk. Pelbagai produk yang ditawarkan kepada pengguna. Berdasarkan kehendak ataupun berdasarkan kehendak semasa
pengguna. Okey, maknanya apakah maksud nak semasa pengguna? Maknanya up to date. Kan barang-barang yang up to date semua kita belikan online. Kan? Contoh kalau macam kita nak beli, okey dulu kan, zaman dulu tahun 2014, waktu tu handphone je nama Xiaomi memang tak ada dekat outlet lagi. Waktu tu kalau siapa nak beli handphone Xiaomi tu, dia kena buat pre-order dekat China. Kan? Nampak? Maknanya kalau kita nak dapatkan barang update, kita kena beli secara dalam talian. Tapi dah lama kelamaan barulah Xiaomi ni dia dah buka outlet dekat Malaysia. Macam tu. Zaman dulu memang macam tu. Barang-barang luar negara kita kena pre-order. Kita kena order online. Okay, sebab memang kita sekarang ni memang banyak beli barang ikut trend. Okay. Alright. So, ni cikgu dah betulkan. Kedai retail baru semakin popular dikenali kerana penggunaan teknologi semakin canggih. Ya, boleh terima. Okey, bagus Tempat yang sama. Kat mana Alright. Berdasarkan pengetahuan saya, kedai retail baru popular bagi kebanyakan Malaysia adalah kerana pengguna dapat menjimatkan masa untuk berbelanja dan dapat mengurangkan kos pengeluaran lain seperti minyak, kereta dan bayaran parking kereta. Bukan parking. Parkir kenderaan. Minyak ya, seperti minyak dan bayaran parkir kenderaan dah. Okey. Lulus. Kedai digital baru popular bagi kebanyakan Malaysia adalah disebabkan pemilihan produk yang luas variasinya dan pun okey. Betul. Kedai-kedai digital semakin popular kerana kita boleh membuat pilihan perbandingan harga dan memilih barang yang terbaik. Okey, boleh terima. Punca. Kedai digital baru popular bagi kebanyakan rakyat Malaysia kerana rakyat Malaysia ingin membeli barang-barang keperluan secara talian kerana mereka tidak boleh keluar untuk beli. Okey, bagus Rashdan. Jawapan ni baguslah. Okey, cuma kat sini kerana tak payah. Kerana rakyat Malaysia tidak boleh keluar untuk membeli belas seperti biasa disebabkan negara kita dilanda COVID-19. Okey, itu saja. Okey, bagus Rashdan. Mardiah Az-Zahra. Berdasarkan pengetahuan saya, kedai digital baru popular bagi kebanyakan rakyat Malaysia ialah barang-barang yang dipasarkan lebih menarik. Mengikut keserasian pengguna. Keserasian pengguna. Okeylah, kamu kena asingkan tau. Seterusnya, penggunaan digital. Seterusnya, kedai digital memudahkan proses pembelian. Memudahkan proses pembelian. Okey, siapa lagi yang belum baca ni?
Pada pendapat saya, kedai digital baru popular bagi masyarakat Malaysia kerana terdapat banyak kemudahan dari segi pembayaran dan pembelian secara dalam talian sahaja. Okey, tak payah sahaja, tak payah. Selain itu, kedai digital yang menjimatkan masa, kedai digital tak payah yang menjimatkan masa berbanding pembelian secara fizikal. Terusnya berasi pilihan produk yang tawar selanjutnya terdapat variasi pilihan produk yang ditawarkan kepada pengguna melalui di kedai digital. Selanjutnya, kedai digital mudahkan pengguna untuk membuat perbandingan harga dengan lebih mudah. Harga dengan lebih mudah. Alright, bagus. Okey, selesai ya. Nazrin, kedai digital baru semakin popular ialah lebih mudah dan menjimatkan masa kerana segala transaksi dilakukan secara manual. Kerana kedai digital lebih mudah ataupun urusan jual beli di kedai digital lebih mudah dan menjimatkan masa. Okey. Baik, selesai ya. Bagi 2 isi dah cukup lah, 2 isi. Tak perlu panjang-panjang. Ataupun nak bagi 1 isi boleh juga. 1 isi kamu huraikan. Okey. 1 isi kamu huraikan panjang-panjang. Fakta hurai contoh, settle. Kalau kamu tak boleh hurai panjang-panjang, bagilah 2 isi. Apa yang penting, kamu jawab soalan dan jawapan kamu betul. Itu saja untuk bahagian A ni. Tak perlu kita goreng panjang-panjang. Bahagian B nanti baru kita goreng panjang-panjang. Okey ya? Baik, soalan yang keempat. Baru ketiga ni. Sekiranya anda ingin menceburkan diri dalam urus niaga digital, apakah persiapan-persiapan yang perlu anda lakukan? Cuba ulang, sekiranya anda ingin menceburkan diri dalam urus niaga digital, apakah persiapan-persiapan yang perlu anda lakukan? Okey, contohlah. Contoh Akmal Nabila tiba-tiba berminat nak berniaga online. So, apa persediaan yang Nabila kena buat untuk berniaga secara online ni? Itu saja. Faham tak soalan? Pengukilan mental. Aish, dia macam pengukilan mental tu. Okey, cuba Nabil jawab dekat Padlet. Betul tu, maknanya kita kena ada persediaan mental. Sebab kalau mental tak kuat, kita akan mudah berputus asa kan. Kalau kita punya barangan tu tak laku, lepas tu kita mengalami kerugian, kita dah putus asa, kita give up, lepas tu kita pun dah tak berniaga. So mental kena kuat. Orang yang melibatkan diri dalam bidang usahawan ni kena ada persiapan mental. Mental kena kuat lah. Hai. Senyap je. Faham soalan tak? Apa persediaan yang perlu kita lakukan untuk menceburkan di dalam perniagaan secara atas talian? Okey, cikgu bagi contoh lah. Contoh yang pertama ialah
Okey, antara persiapan yang perlu saya lakukan untuk menceburkan diri dalam urus niaga digital ialah saya perlu mengikuti kursus keusahawanan. Bila saya mengikuti kursus tersebut, saya mempunyai pengetahuan asas tentang bidang perniagaan. Macam tu. Faham? Ataupun seterusnya, saya perlu menyediakan peranti elektronik seperti komputer riba, telefon pintar, tablet dan sebagainya untuk menjalankan perniagaan dalam talian. Mesti ada handphone kan? Apa lagi? Di samping itu, apa lagi? Di samping itu saya okey. Di samping itu saya perlu memikirkan produk yang ingin dipasarkan di kedai digital. Dan produk yang dipilih merupakan produk yang mendapat permintaan yang tinggi daripada pelanggan di seluruh dunia. Kita nak beli barang ni, kita mestilah beli barang yang mendapat permintaan yang tinggi. Barulah kita punya sales tu sentiasa meningkat. Okey, ada respon lah. Antara persiapan yang perlu saya lakukan ialah persiapan mental dan fizikal untuk melayani pelanggan talian. Ya, betul. Hal ini disebabkan kerana berbagai kerana yang boleh kita dapati melalui pelanggan. Seterusnya saya akan membuat iklan untuk produk saya yang menarik. Bagus. Hal ini disebabkan iklan yang menarik dapat menarik minat pembeli untuk beli produk kita. Okey, bagus. Kalau kau perhatikan, iklan memang boleh menarik minat pembeli. Contoh kat Shopee kan. Kat Shopee kalau kita beli barang, perasan tak ada macam iklan. Dia ada macam video ataupun dia punya gambar, ada tutorial kan. Kita akan pilih yang tu dulu. Bila kita ada iklan, ada tutorial, dia macam trusted sikit. Okey. Saya perlu mempelajari ilmu perniagaan dalam talian seperti menyertai webinar. Selain itu, mengumpul modal yang cukup untuk memulakan perniagaan. Ya, betul. Modal kena cukup. Apa-apa perniagaan, kita kena ada modal. Sekiranya saya ingin menceburkan diri dalam urus digital, persiapan-persiapan yang perlu lakukan ialah saya perlu mempersiapkan mental dan fizikal kerana kita akan jumpa banyak kali pelanggan. Seterusnya saya perlu mempunyai modal untuk memulakan sebuah perniagaan. Ya, sama jawapan tadi Me. Okey. Persiapan yang saya perlu lakukan untuk menceburi dalam usaha perniagaan itu adalah mempelajari ilmu di bidang tersebut dahulu. Kamu terdara ialah mempelajari ilmu dalam bidang perniagaan terlebih dahulu. Danish, antara persiapan yang saya perlu lakukan ialah saya akan menambahkan serta mencari ilmu pengetahuan tentang bidang perniagaan digital. Hal ini kerana dengan adanya ilmu pengetahuan saya dapat memajukan perniagaan saya dalam talian dan dengan lebih efektif. Betul. Kalau kamu nak buka perniagaan dalam talian, kamu kena mahir menggunakan Shopee, Lazada, Marketplace. Kita tahu nak gunakan platform mudah kan. Kita kena pandai uruskan software ataupun nama lain software lah, perisian ataupun laman sesawang ataupun platform media sosial, kena pandai guna. Okey. Okey, Mardia, sekiranya saya ingin menceburkan diri dalam urus niaga perniagaan digital, persiapan yang perlu saya lakukan ialah saya akan pergi kursus tentang menceburi bidang perniagaan. Saya akan pergi, bukan saya akan pergi saya akan mengikuti. Kita kena gunakan bahasa penulisan. Saya akan mengikuti kursus
Kurus pula. Kursus. 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 Kursus perniagaan saja cukuplah. Kursus perniagaan. Setelah itu saya perlu bersedia dengan cabaran yang bakal dihadapi nanti. Yang bakal dihadapi dalam dunia usahawan. Saya perlu menjaga diri dan mental untuk berhadapan dengan pelbagai kerana pelanggan dan memikirkan produk yang terbaik untuk dipasarkan dalam talian. Ya, bagus. Bukan dalam talian tu abstrak, tak nampak. Kalau tak nampak, kita gunakan dalam sahaja. Okey. Kalau ada kata sendiri tu, maknanya benda tu boleh diukur. Dia konkret. Contohnya, di dalam kelas, di dalam bekas, ada ruang, ada space, ada kita nampak. Kalau talian ni benda yang tak nampak, abstrak. Okey, jelas Okey. Okey, selesai untuk bahagian A. Ada tak apa-apa soalan? Tanya, jangan malu-malu. Nanti tak tahu ni. Sebab kamu nak ujian minggu depan ni. Boleh tanya, jangan malu-malu. Kalau malu bertanya, kamu direct saja dengan cikgu. Klik direct message tu. Okey, ada soalan tak? Kalau tak ada, cikgu teruskan bahagian B. Gagap. Okey, kalau kamu gagap tu, okey macam ni lah. Untuk rubrik pemakahan, bahagian A ni ada 4 tau. Yang pertama, tata bahasa dan kosakata, 10 markah. Seterusnya, sebutan, intonasi dan nada, 10 markah. Sebutan kena betul, intonasi kena betul, kan, nada kena kuat. Yang ketiga, kefasihan. Maknanya kalau gagap tu, markah kefasihan dan kelancaran tu akan rendah. Mungkin dapat 5/10. Yang keempat, idea dan bermakna. Maknanya, idea yang kamu sampaikan tu logik. Ataupun betul faktanya. Okey, itu ada 4 markah tadi. Tata bahasa, sebutan kena betul. Kan, itulah sebutan tu yang kalau bukanlah contoh kata apa, kalau mungkin dia dia ada logat tertentu lah. Contoh macam orang Kelantan, orang Perak, kan, Pening. Ada dialek, kan. Perkataan dia macam ada logat sikit, kan. Kamu kena cubalah. Cuba bertutur dalam bahasa baku. Sebab ada markah sebutan. Yang ketiga, kefasihan. Yang keempat, idea dan bermakna. Okey. Jawab dalam bahasa baku lah. Sebab kalau kita tak jawab dalam bahasa baku, risau kita akan gunakan bahasa rojak ataupun bahasa pasar. Logat utara tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Cuma janganlah kita pakai istilah-istilah logat utara tu. Kita kalau belakang ada tak apa lagi, jangan kita gunakan perkataan dialek utara. Terkoma. Alif orang Perak ke Alif? Orang Perak dekat mana? Orang Ipoh. Cikgu lahir kat Ipoh. Cikgu lahir dekat Hospital Besar Ipoh. Tapi cikgu kerja dekat Pening. Cikgu kiranya kampung kat Ipoh, tapi cikgu daripada Kuala Kangsar. Cakap Perak boleh lah. Ganu boleh ke? Cuba cakap bahasa baku. Cuba. Cuba Alah, jangan risau lah. Senang je. Cikgu, sedangkan orang Cina pun boleh. Orang Cina bukan bahasa ibunda dia, boleh. Kamu orang Melayu tak nak boleh. Ni Kartip mana Kartip? Kartip. Orang India pun boleh cakap bahasa Melayu elok. Kartip. Ada Kartip kat sini.
Senyap Kartik. Kenapa tak kerja? Oi, cikgu tak dapat posting dekat Perak. Lepas tu cikgu posting tu cikgu isi nombor 1 Perak, nombor 2 Pening, dapat Pening pula. Tak apalah, Pening dekat je kan. 2 jam dengan Perak. Kartik. Kartik okey ke? Ya ke? Betul. Adalah macam betul lah kebanyakan. Bukanlah kebanyakan, ada juga orang Cina yang tak pandai cakap bahasa Melayu. Tapi tak ada masalah pun. Asalkan apa yang dia cakap tu kita faham, tak apa. Pelat tak apa tau. Sebab itu memang lidah dia, tak apa. Sekolah SK. Oh, SMK. Baik. Juga kan sekolah jenis kebangsaan. Takut keluar bahasa Malaysia. Tapi kamu dah lama kat Malaysia kan? Boleh kot. Oh, baik. Sebab bila Kartik daripada sekolah rendah kan? SMK. SMK pula. Sekolah kebangsaan. Tak apa, jangan risau. Pelat ke apa tak apa lah, jangan risau. Yang penting kamu bercakap, tu je. Bercakap. Jangan senyap. Kalau senyap dapat tolak ayam lah. Okey, bahagian B Boleh bahagian B? Okey, kejap. Kalau tiba-tiba Zoom ni off, kamu masuk balik sebab elok pula. Ni tak ada berhenti pun. Sempat je bincang semua ni. Banyak ni sebenarnya tajuk ni. Tapi tak apa, dalam Zoom ada. Kamu boleh berlatih sendiri. Dalam Zoom pula. Apa dalam Google Classroom. Okey, bahagian B ni, bahagian B ni kamu kena usaha lebih sikit lah. Sebab lama tau. Dia 10 hingga 13 minit. Bahagian B ni yang cikgu tengok, kebanyakannya akan pisang. Atau pisang tu apa dia? Sampai tak tahu nak cakap apa. Itu ada bahagian B. Sebab kalau kita dapat kumpulan yang rancak, tak apa. Kalau kumpulan yang tak rancak tu, dia akan senyap je. So, bahagian B, 30 markah. Rubrik pemarkahan pun sama. Ada 4 tadi. Kosakata, apa tadi sebutan, kelancaran, idea bermakna. Sama juga. Cuma dia divide dengan 30 markah. Walaupun berkumpulan, tapi markah individu. Okey. Baik, kita ambil satu contoh yang familiar. Okey, kita ambil tajuk yang ni lah, senang. Okey, nanti prosedur untuk ujian bertutur berkumpulan ni, bila dah habis individu tu, kan 4 orang ni akan bersama, kamu akan pergi ke bilik kuarantin. So dekat bilik kuarantin tu, kamu semua akan dibekalkan dengan satu kertas saja, iaitu soalan ni lah. Ini saja dia bagi. Kamu tak boleh bawa sebarang alat tulis, pen, pensel, pemadam ke, tak boleh bawa. Memang pergi selai sepinggang. So, dalam masa 5 minit ke 10 minit, dekat bilik kuarantin tu, kamu kena bincang tentang tajuk ni. Bincang dulu. Dah habis bincang dekat bilik kuarantin, baru kamu akan pergi ke bilik ujian. Okey. So, kamu semua tahu kan, dia ada 2 sidang. 2 sidang pula. 2 sesi lah, samalah. 2 sesi. Sesi pertama, kamu kena bercakap ikut angka giliran. Okey. Contohlah. Mawadah nombor 1. Nabila nombor 2. Hidayah nombor 3. Kartik nombor 4. So, cakap ikut angka giliran.
Sidang pertama lah. Sidang kedua barulah sesi perbincangan. Siapa nak cakap dulu, terpulang dekat dia. Apa yang paling penting nanti waktu dekat bilik kuarantin tu, kamu kena decide siapa yang nak jadi moderator. Yang dia akan handle sesi apa ni? Kita panggil sesi perbincangan. Okey. Soalan apa? Dia banyak tema. Tema yang ada dalam buku teks tu tentang tema tentang kebudayaan, pelancongan, ekonomi, kerjaya, pendidikan, dia banyaklah. Okey, macam tahun lepas dia keluar ni amalan menabung ni. Memang keluar. Okey. Peribahasa sehari selembar benang lama-lama menjadi kain dapat dikaitkan dengan usaha yang dilakukan dalam amalan menabung. Bincangkan kesan-kesan yang boleh dilakukan, yang boleh diperoleh sekiranya seseorang itu mengamalkan amalan menabung. Okey. Okey, soalan hari first akan sama dengan hari kedua ke cikgu? Okey, berdasarkan pengalaman cikgu, sekejap cikgu ingat balik. Lain, tak sama. Lain. Memang tak samalah. Hari kedua lain, hari ketiga pun lain. So, kalau kamu tanya kawan kamu, memang sisi sebab memang lain. Tak sama, dia punya set soalan. Dia memang soalan sampai daripada bilik kebal tu memang ada 3 set tu. Hari Selasa, Rabu, Khamis memang lain-lain. Tak sama. Okay. So, dia nak kesan-kesan mengamalkan amalan menabung. Apa dia kebaikan mengamalkan amalan menabung? Apa kelebihan? Apakah faedah? Okay. So, kamu jawab macam mana? Ikut apa yang cikgu pernah ajar dulu. Okay, cikgu tunjuk balik Okey. Inilah yang cikgu pernah ajar kamu yang tahun lepas Okey, tak kisahlah kamu nak ikut cara sekolah masing-masing pun tak masalah. Nak ikut cara ni pun boleh juga. Okey, so yang pertama, okey ni untuk sidang pertama sesi pertama. Bagi salam dululah. Selamat pagi ke, assalamualaikum ke, tak kisahlah. Selamat pagi cikgu, bolehkah kami duduk? Okey, lepas tu calon pertama kamu kena perkenalkan diri. Nama saya ialah Nurul Hidayah. Tajuk kumpulan kami ialah kesan-kesan mengamalkan amalan menabung. Kesan-kesan mengamalkan amalan menabung ialah apa dia? Okey, kesan-kesan mengamalkan amalan menabung ialah kita dapat menggunakan duit tabungan tersebut untuk situasi kecemasan. Okey, bagi huraian, hal ini dikatakan demikian kerana apabila kita ditimpa kesusahan, kita boleh menggunakan duit tabung tersebut untuk
untuk situasi kecemasan. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan duit tersebut untuk membantu rakan kita yang mengalami kesusahan. Kesannya, bagi tahu kesannya apa. Lepas tu bagi tahu situasi sendiri. Situasi sendiri tu tak payah pun tak apa. Itu berkaitan dengan pengalaman kamu. Ada tak pengalaman kamu gunakan duit tabung tu untuk penggunaan situasi kecemasan? Okey, itu saja. Lepas tu yang terakhir sekali tanya pendapat kawan kamu yang kedua ataupun calon yang kedua. Apakah pendapat kamu Akmal Nabila? Lepas tu Akmal Nabila pun sambung. Selamat pagi, cikgu. Nama saya ialah Akmal Nabila. Tajuk tak payah ceritalah. Dah sebab hidayah dah beritahu kan. Kesan-kesan mengamalkan amalan menabung ialah apa dia? Hal ini dikatakan demikian kerana contohnya, kesannya. Lepas itu Akmal Nabila, apakah pendapat kamu Mawadah? Lepas tu Mawadah pun jawab. Jelas? Jelas Masa nama tak ada dekat peksa tu kena hari juga ke? Masa nama tak ada dekat peksa, cikgu tak faham Hakim. Okey, cikgu nak beritahu sikit. Okey, kalau kamu kena COVID ke apa, jangan risau sebab boleh ulang balik. Boleh ulang, tak ada masalah. Ataupun contohlah kamu siapa nama Akil. Akil kena hari Selasa. Tiba-tiba demam. Demam kamu boleh buat hari esoknya. Ada bagi tempoh 3 hari tu kan. Kalau demam hari Selasa, datanglah hari Rabu ke hari Khamis ke. Tapi kamu kena bagi tahu siap-siap dekat pentaksir tu, tambah nama saya. Risau nanti kamu buat ujian tak ada markah pula. Okey Boleh. Kalau kamu ada simptom demam ni, kamu akan jawab ujian kat bilik khas. Bilik khas. Kalau Selasa tak payah datang Rabu. Tapi ingatlah konten sekolah pula, datanglah sekolah. Janganlah penting. Kalau kamu pun lagi berapa minggu nak sekolah. Dah habis sekolah kan rindu sekolah pula. Okey Baik, alamak, kita ada lebih kurang 15 minit. Boleh tak cikgu nak satu je contoh? Apa dia kesan-kesan mengamalkan amalan menabung? Apa dia kebaikan mengamalkan amalan menabung? Boleh? Jawapan dia macam ni. Okey, boleh tulis dekat. Cikgu nak Ya. Cikgu nak kesan ke kebaikan? Sama je, kesan tu kat mana kesan positif. Okey. Ada macamlah kesan positif, kebaikan, kepentingan, faedah, kelebihan, benda yang sama je. Fokus tu dia akan nyatakan dekat soalan. Tak pernah menambung. Okey. Aduh. Ni nampak ni fokus dia. Kesan-kesan. Okey, apa lagi dengan yang kedua pula. Nampak ni. Kebaikan. Dia bagi tahu dah. Usaha-usaha. Kepentingan. Okey, yang risaulah sebab kamu kan ada grouping kan. Tanya kawan kamu. Tapi kalau kawan kamu tak tahu juga, cuba kamu tanya guru pengawas. Yang jaga kamu dekat bilik kuarantin, tanya dia. Kalau dia baik hati, dia beritahu lah apa dia punya fokus. Sebab guru yang jaga kamu dekat bilik kuarantin tu bukan guru bahasa Melayu tau. Guru subjek lain. Cuba tanya dia apa fokus tu. Kalau dia ni lah, kalau dia voting lah. Ni pun kepentingan.
Ada juga bincangkan. Okey, kalau dia kata bincangkan tu, kamu cuba tengok isi yang dia bagi tu tentang fokus apa. Kalau kamu tengok isi tu tentang macam kesan, okay. Kesan, so kesan lah dia nak. Kalau sebelum ayat bincangkan tu dia macam punca lah yang dia nak. Macam tu. Okey, kebaikan, kesan-kesan amalan menabung apa dia? Sebelum kita habiskan kelas ni. Menabung dapat mempunyai simpanan. Menabung dapat mempunyai simpanan untuk gunaan pada masa hadapan. Hal ini demikian kerana wang tersebut boleh dikatakan sebagai sumber kewangan untuk penggunaan masa depan. Okey, betul. Okey, cuma kat sini yang kamu kena betulkan frasa hal ini. Okey, Hidayah. Hal ini demikian bukan hal ini dikatakan demikian kerana. Hal ini dikatakan demikian. Itu baru frasa yang betul. Dapat mempunyai ini salah tau. Amalan menabung. Amalan menabung dapat digunakan. Ataupun macam inilah. Kebaikan amalan menabung ialah untuk kegunaan pada masa depan. Cuba ulang balik. Kebaikan amalan menabung ialah untuk kegunaan pada masa hadapan. Okey. Baik, Rashdan. Okey, kalau boleh respon dekat ni boleh tak? Respon dekat dalam Padlet. Sebab susah nak tengok dekat dalam chat ni. Kebaikan amalan menabung ialah dapat menawan, lepas ialah apa? Kita dapat mengawal diri daripada bersikap boros. Hal ini dikatakan demikian kerana segelintir orang akan memboroskan wang mereka. Bukan uang, wang bahasa Indonesia. Bukan memboroskan. Segelintir orang suka membazirkan wang mereka untuk membeli barang-barang yang diingini mengikut nafsu mereka. Sebagai contoh, mereka suka membeli barang yang diingini dan bukan barang keperluan. Kesannya kita akan menghabiskan kesemua wang yang kita punyai. Kesannya kita akan menghabiskan kesannya kita akan menghabiskan wang simpanan kita. Okey, tak apa. Okey, yang lain ada tak sebelum kita habiskan kelas ni? Okey, Miza Hanisha, kebaikan amalan menabung ialah kita dapat menggunakannya pada masa hadapan. Hal ini dikatakan kerana kita boleh menggunakan duit tersebut dalam keadaan kecemasan. Dalam keadaan kecemasan boleh. Sebagai contoh kita boleh menggunakan wang tabungan tersebut untuk melanjutkan pengajian ke luar negara. Pendek kata, amalan menabung sangat penting dalam setiap orang, kepada setiap orang agar kita dapat hidup dengan berjimat cepat. Bukan Pendek kata, amalan menabung sangat penting kepada setiap orang supaya kita boleh berjimat cermat. Okey, bagus Miza Nisha. Okey, yang lain ada lagi tak? Okey, tak apa, cikgu tunggu.
Okey, siapa yang nak respon pakai mic boleh, tak ada masalah. Eh. Sudah, kenapa lain pula ni? Okey, tak ada Okey, kalau tak ada tak apa-apa soalan yang nak tanya? Okey, apakah perkara yang kita tidak boleh buat dalam ujian berutuh secara berkumpulan? Susah soalan ni. Perkara yang tak boleh buat, yang pertama, kamu tak boleh bawa alat tulis kan? Yang kedua, kamu jangan senyap. Itu je lah. Lepas tu, cakap ni cikgu tengok tak adalah orang yang tidur waktu ujian tu, tak ada. Perkenalkan nama tu lebih bagus. Sebab kadang-kadang ada calon yang dia duduk tu tak ikut urutan. Kan? Contohnya ada, contohlah ni 4. So, kita kena duduk tu ikut angka giliran. Sebab itulah kena panggil nama. Kalau dia dah sebut nama tu, kita boleh betulkan balik kedudukan tu. Sebab kalau tak berkenal nama, nanti risau keliru nanti. Amin, amin, amin. Jom doakan. Kita kena berani lah, kena berani. Dan kita kena ada confident level yang tinggi lah. Kita kena yakin. Yang paling penting sekali, kamu kena rajin membaca. Dalam buku teks tu, dalam buku teks Form 5 ni, banyak isu-isu. Sebab dia ambil tema untuk ujian berutuh tu daripada buku teks. Kita ada 18 tema kan? Pelancongan tentang pertanian, ekonomi, kerjaya, pendidikan, semua dalam buku teks. So, baca buku teks tu. Okey, pakaian yang sopan. Kalau boleh, perempuan pakailah baju kurung, berkasut, berstokin. Lelaki tu pakailah baju yang smart casual kan? Baju kemeja, seluar selek, pakai kasut. Tu je. Yang paling penting kelas, kamu kena bawa IC. Kena bawa IC tak payah. Mawadah memang Mawadah tahfiz kan? Suara tahfiz Tak, dah pindah. Oh, faham. Okay, kalau kes Mawadah ni pakai baju sekolah lah. Kena pakai baju sekolah. Okey. Kalau Okey. Hidayah tu tak payah pakai sekolah. Hidayah, siapa lagi? Saya lupa siapa lagi Yang ada seorang lagi tu sekolah swasta. Siapa nama dia dulu tak ingat dah. Yang dia tu pakai baju sekolah lah. Daniel, ya, pakai baju sekolah. Kalau Charum sendirian yang dia ambil SPM lebih umur tu, tak apa, pakai baju biasa. Okey. Okey, setakat ni tak ada persoalan lagi sebelum kamu nak jawab ujian minggu depan ni. Okey, kalau ada soalan kamu boleh kontak cikgu nombor ni.
Kalau ada masalah boleh tanya cikgu sementara kamu nak ujian. Okey, jadi setakat ini saja